Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam bab dalam kitab terjemahan ini, bab yang ke-29, iaitulah bab tentang fakir dan zuhud. Bab tentang fakir dan zuhud. Kita telah selesai perbincangan kita yang lepas dalam bab fakir, bagaimana kelebihannya fakir dan sebagainya. Jadi kita sambung hari ini dalam bab faslun Asy-Syatrus Tsani minal kitab. Ini bahagian kedua. Mana dia bagi dua kitab. Yang pertama bahagian fakir selesai. Kita akan masuk kepada Asy-Syatrus Tsani minal kitab wa fihi bayanu haqiqati zuhdi wa fadilatih. Penjelasan tentang hakikat zuhud ataupun konsep zuhud. Kalau kata zuhud tu apa? Dan kelebihan zuhud, kedudukannya, bahagian dan yang berkaitan dengannya. Belajar bab zuhud tu. I'lam anna zuhda fid dunya maqamun syarif min maqamatis salikin. Ketahuilah bahawa sifat zuhud di dunia merupakan antara makam salikin. Kena tengok bahasa istilah tu. Apa makna salikin? Orang yang menerokai jalan menuju kepada Allah, dipanggil salik. Salik mana orang berjalan pergi kepada Allah, itu dia panggil salikin. Bagus dah kitab ni, terjemahan dia pun ada huraian, kan? Dia letak dalam kurungan salikin. Makam salikin yang sangat mulia. Jadi orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, dia kena mula dengan sifat zuhud ni. Kalau tak ada zuhud, nak berjalan macam mana? Dari sudut makna zuhud, kita tengok apa makna zuhud. Zuhud bererti mengalihkan tumpuan dan keinginan. Mengalihkan tumpuan dan keinginan dari satu perkara kepada satu perkara lain yang lebih baik darinya. Masya Allah. Jadi zuhud ni insirafur raghbah an syai' ila ma huwa khairum minhu. Mana kita tukar satu benda yang kita suka tapi ada lebih baik, maka kita tukar. Itu nama dia zuhud. Zuhud dalam masalah ni. Syarat perkara yang dihindari itu adalah perkara yang digemari dan diinginkan, walaupun hanya daripada satu sudut saja dan bukan kesemuanya. Kalau benda memang kita tak nak dah, tak minat pun, tiba-tiba kita kata, kenapa awak tak ambil benda ni? Zuhud. Lah, tak jadi. Memang dia tak suka. Zuhud mari mana? Dan zuhud ni maknanya kita memang nak kepada benda tu, tapi kita tinggal. Itu maknanya zuhud. Jadi konsep zuhud ni agak telitilah. Cuba kita baca secara pelan-pelan, mudah-mudahan kita boleh faham. Oleh itu, sesiapa yang membenci sesuatu yang memangnya tidak digemari dan tidak dikehendaki, kita memang tak minat benda ni. Jadi tak usah duk cakap besar, tak usah kata saya ni zuhud lah, maka ia tidak dinamakan zuhud. Tak nama zuhud dia. Seperti seorang yang meninggalkan perbuatan memakan tanah. Makan tanah, perbuatan memakan. Ada kau orang makan tanah? Dia ceritalah tarakat turab. Dia tidak digelar orang yang zuhud sebab tak ada orang makan tanah ni. Orang yang makan tanah ni, dia panggil orang rusak fitrah. Seperti geng LGBT tu, duk belagak di antara mereka tu, satu puak makan tanah dia panggil. Orang lain makan nasi, dia makan tanah. Maknanya begitulah ibaratnya. Mana orang yang rusak fitrah, itu orang tak boleh buat kira lah gitu. Kebiasaannya, zuhud dilabelkan kepada orang yang meninggalkan kepentingan dunia. Itu baru nama zuhud.
Siapa yang meninggalkan semua perkara, siapa dia tinggalkan semua perkara atas dunia ni, kecuali perkara yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, dia adalah zuhud yang sempurna. Dia tak ada dah benda lain. Dalam kepala dia je, dia duduk mikir tentang Allah Azza wa Jalla saja. Dia buat apa saja pun kerana Allah. Siapa yang zuhud terhadap dunia kerana keinginannya kepada syurga, dia juga adalah seorang yang zuhud. Tapi hak sani tu, peringkat yang paling tinggi tadi, dia tak memikir ke syurga dah, dia mikir Allah saja. Kita hanya peringkat yang kedua ni pun kita rasa kemah dah, kan? Kita nak, memang kita buat kerana Allah Ta'ala, tapi kita juga ada yang kita nak, iaitulah nak ke syurga, nak kepada syurga. Tetapi tarafnya lebih rendah daripada taraf yang pertama tadi. Kita jangan duk mikir nak tinggi-tinggi sangat darjat ni. Darjat kita ni boleh masuk syurga, alhamdulillah, nikmat. Zuhud bukanlah bererti meninggalkan harta, dan bukan juga bererti membelanjakannya atas rasa kemurahan hati dan menampakkan kekuatan dirinya melawan nafsu, serta mengharapkan kecenderungan hati orang lain kepadanya. Itu dia panggil, kita duk mikir lagi tu ya. Tetapi zuhud yang sebenar, ni baru. Tengok ni, tanda situ. Zuhud yang sebenar ialah meninggalkan kepentingan dunia kerana mengetahui betapa hinanya dunia berbanding nilai akhirat yang sangat berharga. Baru kita tahu. Kenapa kita tak mahu dunia? Sebab kita kata dia ni nilai dia rendah, nak banding dengan akhirat. Tetapi kita kena ingatlah, kita sekarang duduk di mana? Kita semakin duduk atas dunia. Jangan kita kata tak ada lah. Dunia ni jangan kita tinggal. Pasal itulah para ulama mengatakan dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Tulis sikit ayat ni, kata-kata menarik ni. Dunia bukan tempat tinggal yang kekal, tetapi tempat meninggal. Maknanya kita di atas dunia ni akhirnya dengan meninggal kita. Kita akan mati di sini. Allahu Akbar. Dunia tempat meninggal. Sesiapa yang mengetahui bahawa dunia adalah seperti salji yang akan cair. Dia buat bandingan ni. Dunia kita ni seperti salji yang akan cair, dan akhirat itu seperti mutiara yang akan tetap bersinar. Mutiara dengan salji. Sudah pasti keinginannya untuk menjual dunia kerana ingin mendapatkan akhirat akan bertambah kuat. Betul tak? Sebab kita tahu nilai. Hak ni mutiara, hak ni nya cair. Firmanullah Ta'ala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wal akhiratu khairun liman ittaqa." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta benda yang menjadi kesenangan dunia ini adalah sedikit sahaja, dan akhirnya akan lenyap, dan balasan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang yang bertakwa, kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya. Ini dipanggil perbandingan yang cukup menarik. Allah bandingkan kita dunia ini, surah An-Nisa ayat 77. Kemudian dalam suratul Nahl ayat 96, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Hakmu ada tu akan habis, yang kekalnya yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Suratul Nahl 96. Ini dipanggil muqaddimah kita tentang zuhud. Muqaddimah kita tentang zuhud. Jadi kita kena ingatlah bahawa tanda baik-baiklah kesimpulannya. Apa makna zuhud? Zuhud itu iaitulah seorang yang tidak masukkan dunia itu ke dalam hati. Itu dia panggil zuhud. Habis kita duduk atas dunia ni, pakai baju cantik, pakai pakaian, kereta, rumah, adakah kita tak nama zuhud? Tengok dalam perbincangan nanti dia akan sebut. Habis kalau nak jadi zuhud kena duduk dalam rumah kotak contohnya tak? Duduk bawah jambatan. La. Zuhud itu lebih kepada pergantungan hati kepada dunia.
Selagi hati kita ni tomok sangat ke dunia, tak usah cakap lah saya zuhud. Lah, tak mungkin dia jadi zuhud. Ataupun tomok sangat ni. Tengok dalam hadis yang kita baca ni, penjelasan ada di sini. Mengenai kelebihan zuhud, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Taala berfirman dalam tentang kelebihan zuhud ni apa dia? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Dan janganlah kamu menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan. Jangan duduk mana mata kita duduk tengok kepada dunia saja. Dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu, menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya. Nah, ini Allah Ta'ala kata apa? Aku beri dunia ni senang, aku nak uji orang tu. Yang kamu pergi duduk buka mata, duduk nak tamak pada dia tu, buat apa? Ini peringatan Allah Ta'ala daripada surah Taha ayat 131. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda hadis ni sangat mustahak. Man asbaha wa hammuhu ad-dunya, shattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Sesiapa yang berpagi-pagi sedang keinginannya hanya pada dunia, maknanya kita bangun pagi ni dalam kepala kita duk mikir dunia ya. Sembahyang subuh pun tak sempat. Masya-Allah tabarakallah. Zikir pagi lagi tak ada. Apa jadi dengan orang ini? Pasti Allah akan selerakkan segala urusannya. Dia ni mana boleh selerak, manajemen yang paling hebat sekali. Kita kata hebat atas kertas ya. Dalam bab dunia tu hebat lah nampak dianya. Menjadikan kehidupannya kelam kabut dan menjadikan kefakiran berada di hadapannya. Allah kata apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Allah jadikan sifat fakir itu duduk di celah mata dia. Artinya dia ni tak akan kenyang. Dia tengok apa yang orang ada, dia tamak belaka. Itu dia panggil fakir di celah mata dia. Dia tidak akan memperoleh sesuatu pun dari dunia melainkan apa yang telah dicatatkan olehnya untuknya. Masya Allah. Nabi kata apa? Mu tak usah tamak lah. Dunia ni sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berapa bahagian kita ada. Mana dalam hadis lain Nabi kita kata, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Nabi kita bersumpah, demi Allah aku tak bimbang kamu tentang kefakiran. Sebab apa? Sebab rezeki telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki kita ni sudah tetap. Cuma kita tahu berapa Tuhan bagi kita sepanjang hidup ni, berapa juta kita dapat. Tapi kaya kita ni, kaya tak kaya? Tak kaya. Daripada kecil lagi sampai hari ni, berapa juta dah kita makan? Berapa guni beras sudah habis kita? Kalau kira banyak dah tu. Beras berapa guni? Ikan berapa ekor? Ayam, kalau kira saya ingat lembu pun 2 ekor lebih dah kita makan. Kena kira campur. Banyak tak banyak? Masa tu Nabi kata, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Aku tak bimbang kamu fakir sebab rezeki sudah ditetapkan. Cuma yang aku bimbangnya takut kamu berebut mencari rezeki sehingga melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kamu akan binasa sebagaimana binasanya umat yang terdahulu. Ini yang Nabi kita bimbang, takut kita terjebak dengan perangkat dunia yang sangat mempesonakan ini. Itu dia panggil kategori pertama manusia ni. Siapa dia pagi-pagi kerja dianya duk mikir ke dunia, maka Allah Ta'ala akan jadikan kefakiran dia duduk mana? Duduk di celah mata dia. Dia tengok orang semua dia tamak. Waman asbaha wa hammuhul akhirah. Masya Allah tabarakallah. Tengok pula terjemahan dia. Manakala sesiapa yang berpagi-pagi sedang keinginannya hanyalah untuk mendapat akhirat. Mana kerja kita ni nak pergi ke akhirat je. Bukan mana kita tak pergi berjabat. Kita niat nak pergi berjabat pun duit tu kita nak bagi infak, kita nak tolong, nak cari nafkah, kan? Jama'allahu lahu hammahu. Masya Allah tabarakallah.
Allah akan memperteguhkan keinginannya itu. Wa hafiza alaihi dhai'atahu, menjaga Allah Taala, Allah Taala menjaga akan urusan hidupnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan dalam hati dia. Orang yang miskin tapi hati dia kaya, insya-Allah dia tak akan meminta-minta, dia tidak akan merintih, dia tidak akan orang panggil duduk merempak tepi jalan, tidak. Allah gambarkan dalam Quran kumpulan ini, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Allah kata orang jahil duk anggap dia ni orang kaya sebab dia duduk di Madinah. Di belakang masjid Nabi tu ada satu tempat nama dia Suffah. Ingat di mana Suffah? Tidak tahu muslimat nampak ke tidak Suffah. Suffah ni kalau kita masuk Raudah tu kan, nak masuk Raudah tu kan ada tempat tinggi sebelum masuk tu, belakang makam Nabi tu. Nampak nak tempat tinggi tu dulu duduk belakang ni, belah ni, belakang masjid. Macam bangsal gitulah kalau kita ada rumah tu, macam pondok kecil. Jadi di situlah orang-orang yang sahabat-sahabat pejuang-pejuang Islam ni duduk situ. Tak kerja dia. Kerja dia hanya ikut Nabi pergi berperang, ikut Nabi kuliah. Jadi orang-orang yang tak tahu, mereka sangka ni orang kaya ni, pok korporat ni tahu kerja apa ni. Bukan tak kerja, bukan malas. Dia duduk situ tunggu Nabi keluar nak kuliah, nak mereka ni orang belajar. Nabi angkat bendera perang, mereka orang yang awal ni akan pergi berperang. Ni. Pasal apa? Ghinahu fi qalbi. Dia punya kekayaan duduk dalam hati, dia tak bimbang tentang dunia. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk dan terpaksa. Mana dia tak nak, tapi dunia mari pula nak. Kita ni kalau dunia mari, kita masuk dalam poket tu. Kau tak masuk? Saya tak mau dunia ni. Masya Allah, tabarakallah. Tak mau macam mana kita duduk atas dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, kata di muhaqqiq sanadnya sahih. Alhamdulillah. Berkata Al-Hasanul Basri. Para pelajar ingatlah kalau tulis Al-Hasan, ada alif lam itu, bermakna dia tu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Tapi S dua kali tak ada, salah tu. Al-Hasan. Kalau S dua kali dia panggil Hasan. Kena tulis ikut Jawi dengan ada alif pula. Kita ni tak tahulah versi Malaysia ni, kalau Hasan kena S dua kali. Tak pandang ngeja kata orang. Tak pandang nulis. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, seorang ulama zahid dan dia di kalangan ulama tabi'in. Yuhsyarun nasu uratan ma khala ahli zuhdi. Masya-Allah. Manusia akan dihimpunkan dalam keadaan bertelanjang kecuali mereka yang zuhud. Wallahu alam di mana dia tak sebut di mana sandaran dia. Dia berkata lagi. Apa dia kata? Hasan Basri. Sesungguhnya terdapat kaum terdahulu yang memuliakan dunia, tetapi kesudahan mereka telah disalib oleh dunia di atas kayu. Akhirnya mereka juga mati meninggalkan apa yang telah dimuliakannya itu. Tak usah duduk main lah, tak usah duduk sibuk. Hendaklah kamu menghina dunia, kerana dengan itu saja dunia akan lebih selamat kepada kamu apabila kamu semua menghinanya. Jadi bila kita tak ambil berat tentang dunia, dia pun nak mari selalu. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, kita tak suka tapi dia nak duduk, nak ikut kita. Itu menariknya kan. Pasal itulah kalau kita tengok tuan-tuan guru kau syekh-syekh zaman dulu, senang je hidup. Dia tak kerja apa-apa, duduk mengajar ya, tapi tidak jadi masalah. Kalau ni kita kerja pagi, petang, siang, malam, tambah lagi, overtime lagi. Tapi bekerja tu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tak, kalau kata kenapa tak baca Quran, sibuk. Kenapa tak pergi masjid, sibuk. Sibuk dengan apa? Tak ada sibuk apa, sibuk dengan dunia yang menyebabkan kita kehilangan akhirat. Na'udzubillah. Berkata Al-Fudail bin Iyad. Ini pun tokoh ulama yang disebut sebagai ahli zuhud. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Semua kejahatan dihimpunkan dalam satu tempat. Ini ibarat. Bahasa dia panggil bahasa ibarat. Kejahatan itu dikumpul dalam satu rumah, dan kuncinya ialah cintakan dunia. Na'udzubillah. Cinta dunia, maka itulah kunci kejahatan. Begitu juga semua kebaikan dihimpunkan dalam satu tempat, dan kuncinya ialah zuhud di dunia. Siapa dia zuhud, dia tak bimbang. Wa kana ba'du salaf,
sebahagian daripada ulama salaf. Jadi Tuan Syekh bila disebut macam ni, biasanya dia tak pasti nama orang. Kita ni kalau tak pasti nama orang, sebut je berkata Tok Syekh. Syekh mana? Tak tahu Syekh mana. Lebih selamat. Sebab kalau kita sandarkan kata-kata ini kepada orang, kalau dia tak kata, kita bohong. Itu bohong dengan orang. Kalau bohong dengan Nabi lagi dahsyat, kan? Bohong dengan Nabi, lagilah kita punya dosa itu lagi besar. Berkata ba'dus salaf, zuhud di dunia akan menenangkan hati dan badan, sedangkan rasa gemar kepada dunia pula akan memperbanyakkan masalah dan duka cita. Semua ini huru saya kita ni, huru-hara dunia ni, duka cita ni sebab cinta ke dunia belaka tu, na'udzubillah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada faslun fi darajati zuhdi wa aqsami. Fasal pada menyebutkan tingkatan zuhud dan bahagiannya. Tingkatan zuhud dan bahagian dia. Kita belajarlah. Kalau kita tak boleh jadi orang zuhud pun, sekurang kita tahu tentang zuhud, insya-Allah. Di kalangan manusia ada yang zuhud terhadap perkara duniawi dalam keadaan nalurinya masih mengingininya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tanya di hati dia tu nak lagi, cuma boleh oleh kerana tak ada agak zuhud. Walau bagaimanapun dia tetap bermujahadah melawan nafsu keinginannya itu. Orang ini dinamakan mutazahid. Orang yang belajar nak jadi zuhud. Boleh tak boleh kita belajar? InsyaAllah ta'ala ada. Dia nak, tapi dia tinggalkan benda dia tak suka, tapi hati itu ingat sentiasa. Itu zuhud. Ini mutazahid ini, iaitulah permulaan kepada zuhud. Ini dikira permulaan kepada zuhud. Baik. Wa darajatus tsaniyah, tingkatan zuhud yang kedua ialah orang yang zuhud secara sukarela tanpa membebankan dirinya untuk berbuat demikian. Tetapi kadang dia menonjolkan perwatakan zuhudnya itu agar orang melihatnya. Allah, ada juga berjalan tunduk dia ni. Orang tengok dia kata, Syekh tu zuhud tu, jalan tunduk kan. Dia hampir merasa ujub dengan dirinya sendiri. Ujub tu, tulis itu. Ujub mana bangga dengan diri. Dia rasa dia ni sempurna. Itu bangga ujub. Dia beranggapan bahawa dia telah meninggalkan sesuatu yang bermakna untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna dari itu. Seumpama dia meninggalkan 1 dirham untuk mengambil 2 dirham. Tinggal 1 ambil 2. Ini adalah peringkat zuhud yang kurang. Tak boleh hal ini. Zuhud dah, tapi ada lagi benda lain yang dia bercampur. Ad-darajatus salisah, tingkatan yang ketiga. Tingkat ketiga ialah tingkat zuhud tertinggi. Paling tinggi. Iaitulah dia berzuhud secara sukarela dan berzuhud dalam zuhudnya itu. Macam mana ni? Zuhud dalam zuhud dia panggil. Berzuhud dalam zuhud. Dengan maksud dia berzuhud dalam keadaan tidak menganggap bahawa dia telah meninggalkan sesuatu kerana dia tahu bahawa dunia tiada nilai sedikit pun. Keadaan seumpama seorang yang telah meninggalkan perca kain kerana mahu mendapatkan batu permata. Dia tidak melihat perbuatan sebagai satu pertukaran. Sesungguhnya dunia jika dinisbahkan dengan nikmat akhirat, perbandingannya adalah lebih baik daripada perca kain jika dinisbahkan dengan permata. Ini adalah kesempurnaan sejati dengan zuhud. Jadi kita ni kalau kita zuhud pun, kita kata apa? Kita kata kita nak syurga, kan? Tapi dia kata macam mana kita nak banding perca kain yang tak ada harga dah tu, yang kita buat kain buruk kata orang, dengan permata yang begitu mahal. Jadi tak sedut banding. Tinggal-tinggal aja. Kata Tuan Syekh, kata dia Syekh, ini adalah kesempurnaan tingkatan sejati dalam zuhud. Tingkatan sejati. Bandingan, tengok ni. Bandingan orang yang meninggalkan dunia adalah seperti seorang yang ingin menghadap raja, tetapi terhalang oleh anjing yang mengawal pintu istana raja tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak pergi jumpa raja, anjing jaga. Lah ni tak ada anjing lah, ada pok gak, kan? Dia pun melontar secebir roti yang menyebabkan anjing tersebut menjadi sibuk.
Dan asyik dengannya. Wow, capok roti. Rasuah juga dia main. Bunyi anjing. Lalu dia masuk ke dalam dan menghampiri raja. Boleh masuk dia, anjing dia sibuk dengan makan. Adakah kamu fikir bahawa orang itu akan menganggap dirinya telah berbuat baik pada raja kerana telah mencampakkan secibir roti kepada anjing baginda dan seterusnya dapat mengadap raja sebagai balasan terhadap tindakannya itu? Jadi merasa kita kata dok lah. Nah, pasal itulah kalau kita tinggal sikit dunia ni, kita nak suruh dapat tinggal akhirat besar, itu dia panggil bandingan yang tak seimbang. Tengok dalam nota kaki di bawah tu, pihak penterjemah ada huraian di situ. Maksudnya, adakah orang yang zuhud itu merasakan bahawa dirinya telah melakukan kebaikan kepada Allah disebabkan dia telah meninggalkan dunia? Sedangkan seorang yang tinggi martabat zuhudnya tidak memandang pun kepada tindakannya meninggalkan dunia tersebut, kerana dunia tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu bandingan. Baik. Syaitan pula. Siapa dia syaitan? Kita kenal ke syaitan? Tak ada jumpa. Nak kenal macam mana tak? Tapi dia wujud. Syaitan diibarat anjing yang menghalang di pintu untuk menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menghalang manusia dari masukinya, sedangkan pintu sudah terbuka dan sabit tabir sudah terangkat. Dunia pula diibaratkan seperti secebih roti. Sesiapa yang meninggalkan secebih roti itu kerana inginkan kemuliaan menghadap raja, maka adakah wajar dia masih peduli dengan cebisan roti yang telah dicampakkan itu? Tak payah dia peduli dah lah. Tambahan pula, perbandingan antara dunia, iaitu apa yang dinikmati oleh manusia, sekalipun dia dapat hidup selama 1000 tahun, dengan nikmat akhirat adalah lebih rendah kedudukannya, tidak sama dari bandingan secebih roti yang dibandingkan dengan menghadap raja dunia. Ini kerana sesuatu yang fana, yang binasa, tidak layak dibandingkan dengan yang kekal abadi. Bagaimana mungkin ia boleh dibandingkan, sedangkan umur manusia amat pendek dan kelazatan dunia pula seringkali diselangi kekeruhan. Mana bandingan dia ni agak tinggi sikit lah kan. Agak tinggi sikit, tapi kita baca secara teliti, kita boleh faham bahawa takkanlah kita nak sibuk dengan benda kita roti kecil tadi, sedangkan harga jumpa raja terlebih tinggi daripada itu. Maknanya mendapat keredaan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada apa yang usaha kita yang sedikit itu. Baik. Zuhud terhadap sesuatu yang diingini terbagi kepada 3 kedudukan. Ini dipanggil kedudukan zuhud. Yang pertama, zuhud untuk menyelamatkan diri dari azab dan hisab, serta kedahsyatan yang akan ditempuhi oleh setiap manusia di akhirat. Zuhud sebegini adalah zuhud orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia zuhud di mana dia tinggal dah dunia tadi kerana nak selamat daripada azab dan takut dihisab oleh Allah Ta'ala, juga nak selamat daripada huru-hara yang akan berlaku nanti. Ini zuhud al-khaifin, zuhud orang takut. Darjat yang kedua, zuhud kerana ingin mendapatkan pahala dan nikmat yang dijanjikan dengannya. Ini adalah zuhud orang yang berharap. Dia panggil zuhud ar-rajin, orang yang berharap. Kerana mereka meninggalkan nikmat dunia semata-mata untuk mendapatkan nikmat akhirat. Tinggi sikit darjat kan. Yang ketiga, peringkat yang paling tinggi, iaitu zuhud bukan untuk mengelak dari penderitaan azab seperti tahap pertama, atau untuk mendapatkan keseronokan nikmat seperti tahap kedua. Tetapi yang ketiga ini semata-mata ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah zuhud orang yang benar-benar ikhlas, muhsinin, dan mengenali Allah Ta'ala al-arifin. Sesungguhnya nikmat dan kelazatan melihat wajah Allah Ta'ala berbanding dengan kelazatan syurgawi, dia panggil mana, benda-benda nikmat lain adalah syurga, bidadari ke apa benda, adalah seperti keseronokan dapat memiliki dan menguasai seluruh dunia, berbanding dengan keseronokan dapat menangkap seekor burung dan berhibur dengannya. Kita dapat angkat anak burung seekor, kita pun seronoklah duk main. Orang lain dapat milik dunia semua sekali dah. Jadi kecil sangat. Itu bandingan-bandingan yang orang panggil supaya kita memahami istilah zuhud. Sekarang ni kita akan masuk kepada satu-satu. Yang ni kita boleh faham lah. Dia panggil dari sudut zuhud, dari sudut amali.
Zuhud dari sudut amali. Coba kita perhati betul-betul ni. Adakah kita masuk dalam kumpulan zuhud ataupun tidak? Faslun fi bayani tafsili zuhdi fima huwa min daruriyatil hayah. Zuhud terhadap perkara asas dalam kehidupan. Perkara asas dalam kehidupan seseorang melibatkan 7 perkara. Kita tengok, kita nak check dulu, kita ni zuhud ke tidak. Yang pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, peralatan, perabot. Yang kelima, perkahwinan. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, pangkat, kedudukan. Baik, yang pertama, kita lihat yang pertama dulu. Orang yang zuhud hanya mengambil suatu makanan sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan sesuai dengan keperluan tubuh badannya, tanpa ada tujuan untuk bersedap-sedap. Masya Allah. Ini orang zuhud tahap tinggi. Makanan itu dia ambil sekadar nak halau lapar aja. Maknanya kalau lapar ni, kita jangan ikut dia sangat, sebab dia pergi mari. Betul tak? Contohnya kalau kita makan banyak ni tengah hari ni, 3 pinggan kita makan nasi, pagi esok makan pula. Betul tak? Kalau kita makan 3 pinggan ni, boleh 3 hari tak makan, munasabah juga kan? Sekali kita jumpa nasi mandi arak tu, kita makan 3 pinggan, merangkak balik. Lepas pada tu 3 hari 3 malam tak makan. Munasabah ni tak ni. Maka orang yang zuhud, dia ambil makanan sekadar hilang lapar. Dalam riwayat sebuah hadis, Nabi kata apa? Inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Sesungguhnya hamba Allah yang sebenar bukanlah mereka yang berseronok-seronok dengan segala nikmat dan kesenangan dunia. Tak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Nu'aim daripada Sayyidina Muaz bin Jabal dengan sanad yang sahih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi pula, berkata kepada Urwah ibn Zubair. Siapa dia Urwah ni? Tulis, anak saudara dia. Urwah iaitulah anak saudara kepada Aisyah. Dia kata apa? Ya Urwah, kana yamurru bina hilal wa hilal wa hilal. Telah berlalu awal bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Dalam keadaan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api untuk memasak. 3 bulan tak nyala dapur. Masya Allah, tabarakallah. Baca hadis ni ada juga orang jawab. Dia kata, Ustaz, saya ni sejak duduk di bandar ni memang tak nyala dapur lagi. Dah makan kedai sokmo. Ada juga lagu tu. Ni bukan lagu tu ni. Nah, hari-hari pagi ni kedai ni, petang kedai ni, waktu malam pula pasar malam, mana nak makan? Lah, itu bukan maksud dia. Maksud dia tak ada makanan. Itu maksud. Lalu Urwah bertanya kepada Aisyah. Makcik, dia tanya, wahai ibu saudaraku, dengan apakah kamu bergantung hidup? Dah, kalau tak masak, makan apa? Makanan kita makan apa? Kata di Aisyah, al-ma'u alal aswadaini. Kami hidup dengan 2 benda hitam, iaitulah air dan tamar. Boleh hidup. Air dengan tamar boleh hidup. Kita sini tamar nak makan 3 biji buka puasa apa menanya tak? Ada setengah orang ni tak makan. Saya camping kita buka puasa dengan buah tamar. Dia ambil sebiji lah. Tengok takut malu kau ustaz. Tu takut malu kau ustaz tu. Masya Allah, tabarakallah. Pelik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini terlalu banyak dan masyhur. Masya Allah, tabarakallah. Kebanyakan daripada orang yang zuhud hanya memakan makanan yang agak kasar dan keras. Namun demikian, terdapat juga di kalangan mereka yang tidak mampu berbuat demikian. Jadi ada di kalangan ulama ni orang hebat, orang zuhud, tapi dia tak boleh tak makan. Siapa dia? Tanda itu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri hasanul mat'am, seorang yang makan makanan yang elok-elok. Kelah juga dia ni. Makan hak sedap-sedap.
Kadang-kadang dia membawa daging panggang dan kuih faluzaj. Al-faluzaj, kuih daripada gandum dan madu dalam bekalannya. Bawa bukan zakat lagi makan sedap, bawa bekal lagi. Jadi kita kata alhamdulillah lah. Nasib baik jugalah ada juga ikon ataupun contoh ulama-ulama yang zuhud ni sedap juga makan. Kalau tidak saya rasa malu. Lepas-lepas ceramah bab zuhud, orang ajak pergi kedai makan nasi arak. Allahu akbar. Dia pula letak banyak kita. Kata makan ustaz, kata makan guano saat ni baru ngaji bab zuhud kan. Jadi bercanggah sangat nampak. Kontra sangat dia ada sudut amali dengan teori tu. Tengok. Jadi kalau orang tanya kenapa ustaz nampak makan sedap tu? Ulama salah pun ada. Nama apa saat ni? Sufyan Ats-Tsauri. Alhamdulillah kita kata jazakallahu khaira ya Sufyan. Dia telah menyelamatkan ustaz-ustaz di akhir zaman ini. Alhamdulillah. Lepas ni tak marah lah. Dah, nak ajak makan kambing ke apa benda boleh lah insya-Allah. Baik. Apa di cerita Sufyan ni? Ada lagi. Nama dia Daud At-Tai. Sufyan baik. Umumnya orang yang zuhud hanya memerlukan apa yang dihajati oleh badannya tanpa berhajat untuk berlebihan dalam menikmatinya. Mana dia makan sekadar nak kenyang. Lama kita lah ni ada juga orang lagu ni, dia panggil geng diet. Diet ke? Makan sikit lah dia. Kesian kita tengok dia sampai kurus dia. Alah, berjalan pun bergoyang. Mata-mata kerana takut mati. Akhirnya mati juga. Tetapi keadaan badan manusia berbeza-beza. Ada yang tidak boleh menerima sesuatu yang keras dan tidak enak. Ada juga lagu tu. Sebahagiannya ada yang menyimpan bekalan yang halal untuk dimakannya sedikit demi sedikit. Ada yang hanya bekerja mengeluarkannya dari konsep. Ada yang keadaan ini tidak mengeluarkannya dari konsep zuhud. Tak ada, sebab dia makan tu kerana keperluan. Ada yang hanya bekerja pada setiap kali hari Sabtu, seminggu sekali pergi kerja, untuk mendapatkan bekalan hariannya selama seminggu, iaitulah sehingga Sabtu dia berikutnya. Hari Sabtu dia pergi kerja, ataupun hari Ahad ke hari apa, yang pentingnya kerja hujung minggu. Ada juga zaman itu. Daud At-Tai mewarisi sebanyak 20 dinar dan dia membelanjakannya selama 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. 1 dinar setahun. Macam mana dia makan? Pelik tu. Sekarang ni 1 dinar berapa? Ni orang-orang kerja bahagian mah ni tak ada. Tak tahu sedinar berapa. Yang saya anak tanya dulu, 800 lebih 1 dinar. 800 lebih. Maknanya 800 lebih kalau 20 tahun, berapa setahun? Mana puak-puak ni arkitek ni, berapa setahun? Arkitek pula dia panggil accountant. Berapa setahun? 800 kali bagi 20 ada apa? Berapa? 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. Ya, 800. 800 setahun. Insyurin dinar, maaf. 20 dinar untuk 20 tahun. Mana sedinar setahun? 1 dinar 1 tahun. Mana 1 tahun dia punya bajet RM800. 800 ringgit mana sebulan berapa? RM50 cukup. Patutlah setengah-setengah pejabat kebajikan dia bagi RM50 sebulan. Ada juga sebenarnya. Sekarang ni ada 200-300 lah. Alhamdulillah. Nikmat. Baiklah. Kita berpindah kepada yang kedua. Cerita yang kedua. Kita ada 7 cerita ni. Sabar kejap. Yang kedua, al-malbas. Zuhud dalam bab pakaian. Seorang yang zuhud hanya berpada dengan pakaian yang melindungi badannya dari cuaca panas. Dari cuaca panas dan sejuk, serta menutup aurat. Cukuplah bagi dia sikit. Kan? Daud tadi berapa? 20 dinar 20 tahun. Sedinar setahun. Hak ni pula pakaian pula ni sekadar tutup aurat, nak lindungi sejuk. Tidak menjadi kesalahan sekiranya ada sedikit kecantikan pada pakaiannya, agar pakaian yang kasar itu tidak menjadikannya terkenal atau masyhur. Mana kita perlu juga. Jangan duduk tunjuk kita ni pakai baju carik saja, nak suruh orang panggil wali.
bahaya juga tu. Mungkin takut jadi riak sebagai orang yang zuhud. Kebanyakan golongan salah memakai pakaian dari jenis yang agak kasar dan seterusnya, ia menjadi satu kemasyhuran kepada pemakaiannya. Orang kenal dia ni. Oh, tempat kita ni tak ada pakaian kasar. Dia panggil cat rumah tinggi. Tahu cat rumah tinggi macam mana? Dia baju dia pergi masjid ke gimana, pagoda tu belakang. Pagoda kan cat rumah tinggi tu, baju panah. Tu ya baju dia. Orang siapa orang panggil pak cik rumah tinggi dia. Kita dah ingat ke zaman kecil dulu rumah tinggi tu mana rumah dia tinggi rupa dak baju dia tu. Pagoda orang panggil. Pagoda cat rumah tinggi. Sampai hari ni pun baju pagoda masih pakai lagi tak? Ada lagi. Tapi dia tu baju tu lah siang malam. Petik sawah dah kata orang Kelantan. Cat rumah tinggi. Tahu petik sawah? Bintik-bintik tu lah. Kena saruh pula ni. Abu Burdah, dia kata apa? Rahimahullah, dia kata berkata, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah menunjukkan kepada kami pakaian yang bertampung. Masya Allah, tabarakallah. Dan kain yang kasar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam dua pakaian ini. Ni ya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok baju Nabi yang duduk di muzium tu, nampak comel juga dah. Cuma nak sentuh tak boleh lah. Dia kata hancur kalau sentuh dalam cermin. Diriwayatkan daripada Al-Hasan, katanya Hasan Basri tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkhutbah semasa beliau menjadi khalifah dengan memakai kain yang ditampung dengan 12 tampungan. 12 tempat tampal. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni tak ada tampal lagi. Nampak sikit terbuka, bandar dah. Kan? Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Al-maskan, rumah kita pula macam mana? Maknanya kalau kita pakai jubah, pakai baju macam cantik sikit-sikit tu, tak lah orang panggil pelik sangat tak. Tapi kalau saya beli jubah dia apa harga 500,000 satu selai, itu tidak zuhud dah tu. Dia tak layak dah bercakap bab zuhud ni. Kalau nak panggil tajuk dia tajuk lain. Tajuk rumah tangga boleh. Tajuk zuhud tak boleh ceramah. Yang ketiga al-maskan, iaitulah tempat tinggal. Mereka yang zuhud terhadap tempat tinggal boleh dibahagikan kepada 3 tahap. Yang paling tinggi ialah mereka yang tidak mendapatkan tempat khusus baginya, tetapi memadai dengan duduk di anjung-anjung masjid sahaja, seperti yang ditunjukkan oleh golongan Ahlus Suffah. Tadi Ahlus Suffah yang duduk di Madinah tu, golongan sahabat yang duduk di anjung masjid Nabi. Dia tak ada rumah dah dia. Kerja apa tak buat. Tahap pertengahan ialah mereka yang mencari tempat yang khusus baginya, seperti pondok yang diperbuat daripada pelepah tamar atau buluh, rotan dan seumpamanya. Ada tempatlah dia tu. Manakala tahap yang paling rendah ialah orang yang mencari sebuah bilik yang lengkap terbina untuknya. Bila mana dia mahu menambah kadar keluasan dan ketinggian atap rumah tersebut, dia sebenarnya telah melangkaui tahap zuhud pada tempat tinggal. Macam mana agak-agak kita? Kita ni termasuk dalam zuhud atau tak masuk dah? Kenapa tak masuk? Allahu Akbar. Rumah saya tak besar, Ustaz. Berapa? 10 bilik. 10 bilik yang tak besar. Macam mana nak zuhud? Berat. Tengok ni, tahap pertengahan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tidak pernah menambah binaan yang telah sedia ada semasa hayat baginda sehinggalah dia wafat. Dia tak tambah bangunan. Yang dia tambahnya apa? Masjid. Al-Hasan al-Basri berkata, apabila aku masuki bilik-bilik rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, aku dapat mencapai atau menyentuh atap rumah dia. Rumah dia boleh sentuh dengan tangan. Kita ni kalau buat rumah lah macam tu, dia kata ni store apa ni? Tak ada orang masuk dalam rumah kita tak? Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab.
Seorang Muslim akan diberi ganjaran pahala pada setiap apa yang dibelanjakannya, kecuali pada sesuatu yang dia jadikan pada tanah ini. Apa dia tanah ini ni? Maknanya rumah dia tu besar sangatlah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ibrahim An-Nakhai berkata, sekiranya sesuatu binaan sudah cukup atau madai, maka tiada lagi pahala ataupun dosa. Cukuplah, dia kata, fala ajra wala wizran. Padahal tu. Ringkasnya, setiap perkara yang diperlukan kerana darurat, ia tidak seharusnya dipenuhi sehingga melampaui had zuhud. Mana kita boleh buat rumah, cuma kita kena tengok juga, tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk rasa pelik. Ini zaman dia. Zaman kita hari ni orang duduk dalam tu boleh, kena duduk di pondok lah. Pondok tempat saya tu kecil-kecil rumah. Mari pelajar-pelajar buat kajian, student, mari. Dia kata macam mana rumah kecil ni? Kata gini, rumah besar kau kecil, kadang-kadang orang tu boleh makannya lalu, tidurnya lena, maknanya dia bahagia. Betul tak? Ada orang rumah besar nak tidur telah ubat. Ini masalah. Saya kata ginilah, pelajar-pelajar ni jangan duk tanya banyak. Kamu pergi setiap pondok, pergi tanya makcik-makcik tu, suka ke tak suka? Oh, dia pergi. Akhirnya dia mari, dia kata, alhamdulillah Ustaz, 90% lebih semuanya kata suka duduk lagu tu. Ada lah setengah kata kalau boleh luah sikit lagi, kalau boleh comel sikit, ada juga. Tapi dia terpaksa duduk juga sebab tak ada orang lain tu. Mana kalau ada orang lain tu nak comel lah kan. Itu maknanya kesukaan kita tu, zuhud dia duduk situ. Habislah kita berpindah kepada yang keempat. 4 daripada berapa tadi? 7 kan? Yang keempat, asasul bait, kelengkapan rumah ataupun perabot. Kita tengok perabot pula Lepas balik ni kena balik hitung balik lah. Pinggan-pinggan makuk lebih tu pergi hantar tu, wakah kat mana-mana. Seorang yang zuhud sewajarnya berpada dengan menggunakan satu bekas tembikar saja sebagai kelengkapannya, satu ya. Ia juga hendaklah makan dan minum menggunakan satu pinggan saja. Siapa yang membanyakkannya lebih dari satu ataupun melebihkan dari sudut nilainya, dia sudah tidak dikira zuhud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada lagi tu nak zuhudnya. Kita hari ni makan pinggan masing-masing, gelas masing-masing. Suami isteri pun tak gila gelas sekarang ni. Nabi zaman Nabi dulu, satu gelas habis satu majlis orang minum air segelas. La ilaha illallah. Tambah-tambah lagi gelas ni, gelas plastik ni. Gelas pakai campak ni. Ni berat lagi ni. Lagi tak ada zuhud. Lihatlah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda pada masa itu sedang mengiring di atas sebidang tikar, dan ada kesan-kesan tikar tersebut pada badannya. Kan dia tidur atas tikar, tak ada baju pula. Nabi kita bangun ada bekas kesan tikar tu. Kemudian aku melihat ke tempat simpanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya melihat sedikit bali dalam keadaan secupok saja. Bali. Menurut riwayat Al-Bukhari, dan demi Allah dia kata. Siapa kata ni? Sayyidina Umar kata. Aku tidak melihat sesuatu pun yang boleh mengejutkan pandangan. Tak ada benda pelik. Hadis inilah hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Rumah kita ni bagai pelik saja ni. Orang mari rumah kita boleh duduk lagi habis gambar, ada selfie. Betul tak? Ni beli mana? Hak ni ambil mana? Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula berkata, dengar Sayyidina Ali kata apa ni? Aku mengahwini Fatimah dalam keadaan kami tidak memiliki sesuatu pun melainkan satu tempat tidur daripada kulit kibas. Kulit biri-biri. Nabi hafal hati ya kau menantu dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Kami tidur di atasnya pada waktu malam, dan pada waktu siang kami gunakannya sebagai alas makanan unta yang digunakan untuk menyiram tanaman. Kerana tikar tu juga dia lapis untuk unta makan. Malam basuh tidur. La ilaha illallah.
Aku juga tidak mempunyai khadam selain daripada Fatimah. Fatimah yang bantu dia. Apabila dia mengguli gandum, rambut di hadapannya terjuntai mengenai bekas gandum tersebut kerana terlalu letih. Masya Allah, tabarakallah. Penatnya dia tu, kan? Sebab itulah dia pergi jumpa Nabi minta khadam, minta pembantu. Nabi beri tak? Beri zikir. Zikir Fatimah. Baca ke tak baca kita? Tak ingat juga. Nah, orang-orang yang beramal dengan zikir ni kata apa? Kami merasai kekuatan untuk nak buat kerja rumah. Betul? Tak apa jawab juga muslimat. Kena kata betul lah. Kalau betul, barulah dia panggil ada saksi bahawa zikir Nabi kita beri zikir tu betul. Dia berzikir juga tapi sambil merepek mana jadi. Allah, subhanallah, subhanallah dia kata. Kalau boleh dua orang bebek baru kemah. Tak ya, dia lagi tahu tawakal tidak kemah. Seorang lelaki menemui Abu Zar di rumahnya. Tanda Abu Zar ni seorang sahabat yang zuhud sangat. Pasal tu dia tak duduk di bandar Madinah. Dia hidup di kampung kerana dia tak setuju dengan Sayyidina Uthman. Uthman kan dia koprak. Dia memerhati di setiap sudut rumah Abu Zar, lalu berkata, "Wahai Abu Zar, aku melihat rumah kamu tidak ada mata benda keperluan dan sebarang peralatan." Tak ada benda dari rumahmu ni, apa benda? Lalu Abu Zar menjawab, "Kami mempunyai satu rumah lain yang kami hantar semua barang-barang kami yang baik-baik ke sana." Ada dua rumah rupanya dia. Lelaki itu berkata, "Kamu sepatutnya mempunyai kelengkapan rumah selama kamu berada di sini." Abu Zar menjawab, "Sesungguhnya Tuan empunya rumah, yakni Allah Ta'ala, tidak membenarkan kami memilikinya lebih-lebih." Sebab dia zuhud. Mana harta dia tu dia hantar ke akhirat belaka. Dia jadi hak dia semua harta. Kita sekarang ni harta kita jadi hak kita ke hak orang? Harta kita sekarang hak kita ke hak orang? Tak apa nak jawab dengan saya belaka. Tak. Harta kita ni hak orang. Kita tolong kumpul je. Faham ke tidak? Bila kita mati, harta dalam bank kita ada 2 juta. Rumah ada 10 tingkat. Boleh ke siapa? Tu dia panggil kita duk kumpul harta orang. Habis macam nak jadi harta kita? Sedekah belaka. Sedekah, infak, wakaf, barulah jadi harta kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, tanda al-mankah, perkahwinan. Macam mana pula nak kahwin ni? Perkahwinan sama ada pada asal perkahwinan maupun berpoligami. Poligami tidak menjejaskan makna zuhud. Manakala ada ustaz kahwin 2-3 kata ustaz ni tak zuhud ni, isteri ramai. Salah gitu. Zuhud juga isteri pun. Mana isteri ni tidak masuk memiliki harta rupanya. Kita duk gamak ke dengan hujah kahwin seorang ni nampak zuhud. Salah rupanya. Dari sudut konsepnya tak betul. Seorang ulama nama dia Sahal bin Abdullah At-Tustari ni, ulama Zahid, berkata, dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai perempuan, para isteri baginda. Kalau lah ada isteri tak zuhud, Nabi kita ada lah isteri, kan? Ni isteri dia berapa orang? 11 orang. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling zuhud. Sayyidina Ali ni antara orang zuhud dia, terkenal dengan nama Abu Turab. Namun beliau mempunyai 4 orang isteri dan lebih 10 orang hamba wanita. Ni selepas Fatimah wafat. Sayyidah Fatimah ni, dia mati awal kan? Beberapa bulan selepas Nabi wafat, Fatimah pula meninggal. Pasal itulah ada seorang anak dia yang masyhur, nama dia Muhammad Ibnul Hanafiyah. Anak Sayyidina Ali. Tapi dia tidak bin kepada Ali. Orang bimbang takut bertukar nasab dengan Nabi. Jadi orang panggil Muhammad Ibnul Hanafiyah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, setiap perkara yang mengganggu kamu daripada mengingati Allah, sama ada keluarga, harta benda atau anak pinak, adalah suatu musibah. Kesimpulan dalam bab kahwin ni, sesiapa yang dikuasai oleh nafsunya dan bimbang berlakunya zina, maka dia wajib berkahwin. Manakala orang yang dapat mengawal dirinya, adakah berkahwin lebih baik baginya ataupun mengabdikan diri kepada Allah sepenuh masa? Zuhud tak zuhud?
Ulama berbeza pendapat kerana keadaan manusia berbeza antara satu sama lain. Ada yang berkahwin untuk mendapatkan zuriat dan menyara hidup keluarganya dengan rezeki yang halal. Ini tidak tercela dan tidak mengganggu hatinya, bahkan perkahwinan itu menjadikannya lebih bersemangat dan lebih tekun dalam beribadat. Ramai juga orang lagi tu kan. Dia juga dapat menjaga pandangannya dan menenangkan fikirannya. Ini semua adalah kemuncak kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang berkahwin. Itulah jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, serta orang yang mengikut jalan kedua-duanya. Maknanya tidak salah lah. Dalam keadaan ini, dia tidak perlu menghiraukan pendapat yang menganggap bahawa antara jalan zuhud ialah dengan meninggalkan keseronokan berkahwin, kerana perkahwinan juga memenuhi konsep zuhud secara tersirat dan ia selari dengan tujuan asal perkahwinannya itu. Jadi ada orang tak kahwin, Nabi kita larang kan? Dia panggil tabattul. Mana tabattul ni duduk seorang, tak kahwin. Bukan sebab apa? Sebab dia memang tak nak kahwin. Dia ada kemampuan. Sebahagian golongan salah pula lebih memilih untuk mengawini wanita biasa daripada wanita yang cantik. Ada juga ni zuhud sikit ni. Ini kerana wanita sebegini dianggap lebih cenderung pada agama, tambahan pula belanjanya sedikit dan senang menguruskannya. Tak sibuk ini beli barang kosmetik saja 2,000 sebulan. Habis kejap-kejap puh laju masuk. Puh laju sekarang ni mai. Tengok-tengok barang make up mak dia pula dah mari. Penat. Kalau ambil kurang awak panggil tak apa-apa berhias ni, jimat sikit. Lebih zuhud. Berlainan dengan wanita yang ada rupa, di mana ia akan menjadikan hatinya bercabang-cabang dan akan menyibukkannya daripada beribadah serta memerlukan belanja yang lebih banyak. Namun begitu, perkara ini mungkin juga tidak akan berlaku. Ada juga orang yang baik-baik kan, walaupun dia ni orang panggil comel, tapi tidak sibuk dengan berhias-hias, tak ada. Syekh Malik bin Dinar, Malik bin Dinar ni seorang ulama, berkata, terdapat di kalangan manusia yang sengaja berkahwin dengan sutera hidup. Apa dia sutera? Dibajul hayy, dalam istilah bahasa Arab. Sutera hidup ni perempuan yang cantik. Kalau kita sini orang tak panggil dah istilah ni, dia panggil ratu cantik dah. Kemudian perempuan itu berkata, perempuan itu kata apa? Aku ingin memakai pakaian sutera berbulu yang cantik-cantik. Dah dia cari pasal. Lalu perempuan itu menjadikan suaminya hilang pegangan agamanya. Masya Allah, tabarakallah. Terpaksalah dia ni berhutang sana sini semata-mata nak memenuhi hasrat nafsu isteri dia. Ini bahaya. Kita berpindah kepada yang terakhir, iaitu harta benda. Maaf. As-sadis, yang keenam. Yang keenam, harta benda, al-mal. Harta adalah keperluan asasi dalam kehidupan. Orang yang zuhud hanya mencari harta untuk keperluan semasanya. Ada juga di kalangan orang yang soleh yang berniaga dengan tujuan menjaga maruah diri mereka daripada meminta-minta. Jadi ada orang baik, dan kita tengok ramai di kalangan pendakwah-pendakwah kita ni, dia ada harta. Dia berniaga walaupun kedai runcit kata orang, tapi lebih baik daripada hidup minta-minta, kan? Apabila Hammad bin Sulaiman bin Salamah, Hammad bin Salamah membuka kedainya dan mendapat untung sekadar 2 habbah. 2 habbah ni ukuran timbangan sebesar 2 biji bali. Beliau akan beredar. Bukan biji bali 2 butir, 2 biji tu. Kita kata habbah di sini macam keuangan zaman tu lah, emas kecil-kecil. Dapat duit dari apa? Tutup kedai. Sa'id ibn al-Musayyib berniaga minyak dan beliau meninggalkan 400 dinar di rumahnya seraya berkata, aku mentinggalkannya untuk menjaga maruah dan agamaku. Ini maruah. Sebab apa? Sebab kita tak minta dengan orang. Nak jaga agama, daripada kita merempak, duk amai rasuah sana sini, tak, mencuri duit orang, ke menipu, baik kita ada harta sendiri, kita kata alhamdulillah. Baik, yang terakhir, al-jah, kedudukan. Seorang manusia perlu mempunyai kedudukan atau kehormatan, walaupun hanya di hati khadamnya. Masya Allah.
Dah kita tak ada kerja besar, kita ada khadam. Khadam ya duk panggil tokek kita ni. Duk panggil bos tak. Tapi zaman dulu tak ada lagi bosku tu. Bos cakap bos boleh lagi. Orang zuhud yang menyibukkan dirinya dengan sifat zuhudnya itu boleh menyebabkan wujud perasaan bahawa dia telah mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia wajib membebaskan diri daripada perasaan demikian. Ini masalah hati ni, masalah hati. Ringkasnya, semua keperluan asasi hidup tidak boleh dianggap sebagai keseronokan dunia. Ramai dari golongan salah diberikan harta yang halal, tetapi mereka menolak dengan berkata, kami tidak akan mengambilnya kerana bimbang akan merosakkan agama kami. Padahal dia tu kuat dah iman, kuat dah dia punya tawakal, kan? Tapi dia masih lagi menganggap sedemikian. Ya, penutup kepada bab zuhud ini, faslun fi bayani alamati zuhdi. Fasal pada menyatakan tanda-tanda zuhud. Kita tadi tingkatan zuhud kita tak lepas banyak dah tak? Ini ada tanda pula, insya-Allah. Boleh jadi kamu menyangka bahawa orang yang meninggalkan harta benda adalah orang yang zuhud, tetapi sebenarnya tidak. Meninggalkan harta benda serta menampakkan pakaian yang kusut dan kasar adalah suatu perkara yang mudah bagi orang yang suka dipuji dengan kezuhudan. Zuhud molek dia ni. Lah ni orang masing-masing berlomba-lomba pakai baju comel, pakai jubah lagi, apa ni, lapis atas lagi, serbai atas kepala lagi, atas bau lagi, macam-macam pula. Berapa ramai rahib yang sentiasa bertapa dalam biara, dalam gereja dia lah, dan mengurangkan makanannya itu adalah disebabkan dorongan daripada perasaan suka akan pujian, sebagaimana yang telah disebutkan dahulu dalam bab riya. Suka juga dia, baju tak berjahit, selipar pun tak pakai, tengah tu tak. Seseorang itu perlu zuhud terhadap semua perkara yang tidak memberi faedah kepadanya, sama ada dalam bentuk harta benda ataupun kedudukan, sehingga sifat zuhud menjadi sempurna apabila dia zuhud terhadap suatu walaupun yang berkait dengan keinginan dan kepentingan dirinya sendiri, mana permulaan untuk mengenali zuhud adalah sukar. Jadi kesimpulannya, kita nak kenal zuhud main-main ini sukar. Tetapi Ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, Abdullah, nama dia Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, sebaik-baik zuhud ialah dengan menyembunyikan kezuhudannya. Kita jangan tunjuk kita nak zuhud. Dan ia bergantung kepada 3 petanda. Yang pertama, dia tidak terlalu gembira dengan apa yang ada dan tidak berduka cita terhadap apa yang tiada. Jadi kalau kita sedih sangat bila barang kita hilang, itu tak ada zuhud. Kalau barang itu hilang, kita kata apa? Qadarullah, takdir Tuhan. Nak kata macam mana? Kan? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Jadi kita, kalau kita tak ada hilang dunia ni, kita tak sedih, dan kalau kita dapat, kita tidak terlalu gembira sampai jadi sombong, wal'iyadzubillah. Surah Al-Hadid ayat 23. Ini adalah tanda-tanda zuhud pada harta benda. Yang kedua, sama sahaja kepadanya, sama ada orang memujinya atau mencelanya, inilah adalah tanda zuhud pada kedudukan. Ini kita kadang-kadang bimbang juga ni. Ada pangkat ni, orang tak panggil pangkat, dia panggil cik ya. Cik mana ni? Jadi itu dipanggil tanda zuhud tak mari. Yang ketiga, merasai sesuatu kemesraan dan keseronokan apabila bersama-sama dengan Allah. Mana kita duduk berzikir, duduk solat tu kita suka. Hatinya dipenuhi dengan kemanisan taat kepada Allah. Cintakan dunia dan cintakan Allah ibarat air dan udara dalam gelas. Jika air masuk dalamnya, udara pula akan keluar. Kedua-duanya tidak akan berhimpun sekaligus. Betul tak? Dalam gelas tak boleh berhimpun. Ditanya kepada sebahagian orang yang zuhud, ke mana zuhud ini akan membawa kamu? Jadi sifat zuhud tak mahu dunia ni, ke mana dia akan bawa kamu? Jawab dianya, ia membawa kepada rasa senang, mesra dan jinak dengan Allah Azza wa Jalla. Mana dengan sebab kita tak tingkat dunia, kita boleh zikir, kita boleh baca Quran, kita boleh belajar, kita boleh beribadah, maka itulah tanda zuhud. Yahya bin Mu'az
berkata, dunia ini adalah seperti pengantin. Siapa yang mencarinya, dia adalah ibarat juru andamnya. Orang zuhud pada dunia pula adalah ibarat orang yang menghitamkan wajahnya, mencabut rambutnya dan mencarikan pakaiannya. Manakala orang yang mengenali Allah, sibuk dengan Allah Ta'ala tanpa menghiraukan sekali-kali benda lain. Sibuk apa dia ni? Inilah yang ingin kita nyatakan berkaitan dengan zuhud dan hukumnya. Oleh kerana zuhud ini tidak akan sempurna melainkan dengan tawakal. Selepas ini kita akan terangkan pula berkenaan dengan tawakal, insya-Allah. Berapa bab lagi kita ada ni? Lepas tawakal ni apa lagi? Cinta. Dia panggil asyik. Orang yang cinta rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 lagi dah. Setahun pula jawab dia nak habis. Baiklah. Huraian sikit. Nah, bila kita bincang tentang zuhud, anda rasa kita boleh faham dah, walaupun secara semitah lalu. Maknanya kita duduk atas dunia tak ada masalah. Kita ambil perkara-perkara dunia yang datang daripada sumber yang halal, tak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalahnya bila kita terlalu sayang sangat kepada dunia, itu jadi masalah. Pasal itulah kata di ahli fikir, tulis kata-kata ahli fikir ni menarik. Dia kata bahtera duduk di atas laut tidak menjadi masalah. Sebab memang bahtera kapal duduk di mana? Duduk atas air. Yang jadi masalahnya apabila air masuk dalam kapal. Betul tak? Ini menarik kata-kata. Jadi kita duduk atas dunia tak ada masalah. Sebab di sinilah tempat kita nak mengambil bekal menuju ke akhirat. Tetapi jadi masalahnya bila dunia masuk dalam kita. Dunia masuk dalam kita. Okay. Setelah kita belajar benda-benda yang baik dan tak baik, balik ke rumah, tengok gambar-gambar patung-patung yang kita beli di Eropah, beli di mana, berasa sayang ke nak pecah benda tu? Kau ambil bom tahu belakang. Sayang lagi ustaz ni. Walaupun kita tahu benda tu haram dah, tak payahlah. Ustaz kata tak boleh letak kat dinding, kita tak dalam kotak. Mana ada lagi benda-benda. Jadi gitu dia panggil air masuk dalam bahtera. Bahaya. Yang kita kata bahtera duduk dalam air tidak bahaya. Yang bahayanya air masuk dalam kapal. Wal-iyazubillah. Soalan yang berikutnya, tadi kita sebut dah sepintah lalu, apa beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia? Beza apa? Meninggal dunia mati. Meninggalkan dunia? Zuhud. Jadi ingat, jangan salah cakap. Saya sekarang ni setelah meninggal dunia. Kawan-kawan dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati bila pula makcik ni? Kita bukan mati lagi. Kita meninggalkan dunia, maksudnya kita tidak lagi kejar duk cari dia. Tapi insya-Allah wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Kalau kita tinggal dia mari selalu. Dia suka merengek mari. Tapi kalau kita kejar dia lari. Pasal itulah kata di ulama kata apa? Ad-dunya zillun zail. Macam bayang. Bayang ni kalau kita kejar dapat tangkap tak dapat? Tapi kalau kita berhenti? Ada dia di situ. Dia macam bayang. Jangan duk kejar dia. Kalau kejar lari dah. Kita duduk itu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan. Ada soalan, doktor? Jelas dah. Alhamdulillah. Ni ada soalan? Tak ada soalan dah, insya-Allah. Ada yang Ustaz tu Sufyan Sauri. maksudnya Dia makan. Dia bukan makan banyak, tapi dia suka dengan makanan-makanan. Macam kita jugalah, sekali-sekala orang ajak masuk restoran, bagi menu. Tak usah kata saya ni zuhud. Dah orang bagi. Saya masuk restoran yang boleh biasalah, ada menu-menunya. Kawan kita tu pergi minta TO. Jawab di tuan sebelah, kalau nak minum TO buah pokok pun ada RM1 je segelas. Dekat sini carilah, dia panggil apa ni, white coffee ke apa ni. Jadi nampak lah. Jadi kadang-kadang kita ni malu tawaduk tak tu pasal apa, ada juga lah gitu kan. Tengok kita kena ambil lah mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Sekurang-kurangnya kita makan lah waktu orang belanja tu. Kita sendiri tak beli dah sampai 15 RM15 secawan air, beli apa lagu tu kan. Ustaz, ya. Kata kita sekarang ni, ya, paling tak zuhud lah nak makan mewah-mewah, nak anak. Dia pasal itulah anak kata zaman kita agak berubah.
Kalau kita nak kata zuhud tu setakat mana? Kalau setakat beli nasi bungkus, beli nasi mandi sekali-sekala, tidaklah sampai peringkat keluar daripada zuhud. Zuhud ni mana kita beli macam bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan tu orang baca 2 qiraat. Satu dia kata bazar Ramadan, satu lagi dipanggil bazir Ramadan. Kita ni banyak bazar ke banyak bazir? Itu tak ada zuhud dah tu. Membazir dah tak boleh ikut. Iyalah, sampai peringkat membazir, makan sampai peringkat nak berjalan pun kena angkat. Itu okey zuhud dah tu. Tak, kita makan ya. Bab makan ni. Ya. Kita ada pilihan. Makan nasi utuh bilang apa. RM5 cukup lah. Cukup dah. Tapi kita beli RM20. Untuk nak makan berapa orang? Seorang kan. Itu bukan zuhud dah tu. Jadi kita makan dekat mana kat portion dia apa restoran besar kan. Jadi Yang saya bimbang itu ni buffet. Tak Ramadan pun setakat yang kita jumpa sampai RM120 seorang. Ini memang tak zuhud lah. Kita nak kata zuhud memang tak zuhud dah. Tapi kalau setakat makan di nasi mandi RM15, RM20 sepinggan tu boleh lagi dengan zaman kita hari ni. Tapi kalau pergi sampai RM120, nak makan apa RM120? Bukan makan tu orang panggil mentah ke darah dah tu. RM120 ni kita boleh jamu setengah masjid dah. Betul tak? RM120, 60 apa ni, RM3 sebungkus. Berapa bungkus dah kita boleh beli untuk bagi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi itu dia panggilnya. Ya, ada lagi. Habis dah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab tauhid dan tawakal. Bila kita nak zuhud ni kawalan besar kita duduk di tauhid dan tawakal. InsyaAllah ta'ala mungkin sesuai cerita tawakal ni dengan ayat 1000 dinar. Jadi pagi tadi saya buat kuliah subuh, tengok dalam rakaman kita ni, tajuk kita punya channel ni nama dia Hira Dakwah. Cari Hira Dakwah channel kan. Dalam tu kita buat satu tajuk dia perbincangan tentang ayat 1000 dinar. Sebab atas dunia ni ada 2 ayat yang digantung. Satu dia panggil ayat 1000 dinar, ini untuk ekonominya. Satu lagi ayat kursi untuk hantunya. Yang dia takut hantu apa? Ayat kursi digantung. Mau lari kita punya perniagaan. Tadi saya tanya kawan yang jaga restoran, kata semua restoran awak ada belakang 1000 dinar. Dia kata ada restoran tertentu yang dia sebut. Coba masuk, mesti ada 1000 dinar. Ayat itu bukan untuk digantung. Ayat itu untuk dihayati. Sebab nak mendengar ke nak balik ni? Nak dengar kita cerita. Habis kita ni boleh lah cerita pula. Tidak tak habis. Waktu ayat ini nak jadikan 1000 dinar tu, coba tengok ayat itu duduk dalam surah At-Talaq. Surah tentang perceraian. Memang pelik. Dalam bab perceraian tiba-tiba mari 3 kali wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir an sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. 3 kali. Allah ulang. Siapa dia takut, Allah Ta'ala bukakan sempit hidup dia ni, diluaskan. Jadi ulama tafsir ada fokus. Dia kata ayat ni khas kepada suami isteri yang bermasalah. Bila masalah, selagi tak bercerai, duduk situ masalah dia. Kalau bercerai masing-masing bawa diri, insya-Allah selamat. Zaman dulu, zaman sekarang ni, zaman Facebook ni tak selamat juga. Dia tulis macam-macam pula. Dedah suami dia, bini dia, macam-macam kan. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Wa may yattaqillaha macam-macam. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusan dia mudah. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffirhu. Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Maknanya kalau orang dah berdosa dah, dia kelahi dua ni, dia zalim kawan ni, mungkin kena taubat. Pasal itulah ayat itu cuma 1000 dinar tu tak mari daripada riwayat yang sahih. Riwayat mimpi. Ada orang bermimpi dengan Tok Syekh dia suruh sedekah 1000 dinar. Bila dia sedekah 1000 dinar, Tok Syekh pun ajar mu ambil ayat ni, wa may yattaqillah yaj'al makhraja, mu ambil ayat ni baca. Jadi kalau tengok dalam internet tu macam-macam lah, jadi belaka. Nak apa 1000 dinar. Ayat Quran tu berkat belaka. Cuma sumber nak jadi 1000 dinar tu tak ada. Tak zaman kita ni tak jadi 1000 dinar dah. RM5.99. Ni Kedah Maidin. Balik kantor rumah. Lagi murah pula. Itu masalah kita. Jadi sebenarnya ayat tu lebih kepada takwa.
lebih kepada tawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kalau ada masa kita cerita dalam siri yang akan datang tentang bab ini, insyaAllah. Ataupun nak tengok cerita panjang, tengok dalam YouTube, tajuk dia ajaibnya ayat 1000 dinar. Admin dia bubuh tajuk pelik-pelik, dia kata bawa orang semangat. Bunyi ajaib tu nak cari selalu, ingat boleh terbang atas angin, boleh naik atas, berjalan atas air. Saya kata alhamdulillah saya ni bukan taraf wali. Kalau wali berwali kecil sebab anak perempuan seorang je. Kalau anak perempuan ramai tu wali besar sikit kan. Tapi setakat ni alhamdulillah saya mari KL ni jalan atas angin sokmo. Tak wali lagi setakat tu. Wali dah lah tu dah. Naik atas angin bukan apa terbang lah bawanya. Kita duduk atas tu lah. Kalau waktu pergi naik atas laut, jalan atas air. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.